A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam program Sembang-Sembang SMB pada pagi ini. Salam Ramadan, terima kasih diucapkan. Dan anak saya Muhammad Zaki Ajulim untuk moderator anda, dan topik yang kita kongsikan kepada pagi ini cukup menarik ya, iaitu dengan tajuknya perancangan kewangan menurut perspektif Islam. Alright, tuan-tuan dan puan, sebelum saya serahkan kepada penceramah kita pada pagi ini, sedikit makluman berkaitan dalam program, iaitu yang pertamanya, sekiranya terdapat persoalan berkaitan topik yang dibincangkan, sila hantarkan soalan tuan-puan di ruangan chat bagi yang itu di Zoom dan bagi yang di FB di ruangan komen, dan kami akan cuba menjawab soalan tuan-puan. Dan insyaAllah sekiranya kita masih ada masa lagi, soalan terpilih akan dijawab oleh penceramah di akhir sesi nanti. Alright. Dan yang kedua, tuan-puan juga layak untuk menerima e-sijil pada pagi ini, sijil penyertaan pada sesi dengan melengkapkan sedikit maklum balas serta maklumat yang diminta melalui QR code dan link yang akan diberikan nanti. Okay, dan di akhir sesi kita akan adakan sesi pop quiz di mana 3 soalan mudah akan diberikan di skrin, dan untuk menyertai pop quiz ini tuan perlu menjawab dengan tepat dalam masa terpantas. Dan insyaAllah 20 orang pemenang akan dipilih dan setiap pemenang akan menerima tanda hati dari SMB berupa voucher taman nilai Touch and Go bernilai RM10 setiap seorang melalui email yang didaftarkan. Alright. Dan sedikit makluman kaitan dengan penceramah pada pagi ini, iaitu Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin adalah merupakan eksekutif kanan di unit dakwah swasta di PWD Majlis Agama Islam dan Persekutuan. Beliau pernah merangkul gelaran Naib Johan dalam program reality TV Ustazah Pilihan musim pertama. Wow, itu hebat Ustazah. Alright. Beliau juga sering muncul di televisyen, juga radio seperti program Assalamualaikum TV, Al-Hijrah, Bismillah, Al-Duha di Oasis, dan juga Tanya Ustaz di TV, Ustazah di TV 9. Tanya Ustazah di TV 9. Sekarang ini beliau sedang aktif menjadi moderator dan ceramah untuk program yang melibatkan syarikat korporat dan juga GLC. Itu dah sikit makluman daripada Ustazah Nurul Hidayah pada pagi ini. Alright. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Muhammad Zaki. Suara yang kita sering dengar di kaca televisyen. Apa khabar Ustazah di sana? Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Okey Ustazah, apa yang kita kongsikan pada pagi ini iaitu perancangan kewangan menurut perspektif Islam. Oleh Ustazah, silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Cik Muhammad Zaki Alwi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bi khair. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita bincang-bincang, sembang-sembang. Nama pun sembang. Jadi kita insya-Allah kita lebih santai dan kita memang mempersilakan kalau ada soalan daripada sahabat-sahabat kita, kita persilakan untuk boleh hantar di ruangan chat. So inilah bestnya apabila kita berada dalam dunia maya ni, walaupun jauh tapi kita rasa dekat saja. Yang jauh kita dekat-dekatkan, yang dekat kita rapat-rapatkan. InsyaAllah kita nak bincang hari ni bersama-sama kita. Janganlah tengok saya punya slide ni, Ustazah macam panjang je Ustazah nak cerita. Jangan takut ni. InsyaAllah kita
bincang, kita sembang dari hati ke hati, kan, kita kongsi bersama apa yang kita selalu dengar mungkin sebelum ni tentang perancangan keuangan. Kita melihat daripada perspektif ahli ekonomi ataupun ahli kewangan. Jadi ahli kewangan dia ada pandangan yang tersendiri. Mereka ada kalkulator dia. Kalkulator mereka punya berapa peratus yang perlu kita letakkan sebagai pembelanjaan, pendapatan. Jadi itu kepakaran kita kata dalam bidang mereka. Jadi saya sebagai seorang ustazah ataupun kita kata kami duduk di suatu institusi yang menguruskan zakat. Jadi kami melihat ada perkara yang sangat penting dari sudut pandangan Islam yang kita hari ini nak bawa bersama di dalam perancangan keuangan. Mungkin secara praktikalnya mungkin ada yang lebih sesuai ataupun lebih kita kata sesuai untuk kita praktikkan dengan siapa yang kita sebut sebagai ahlinya, iaitu dari bidang ekonomi. Tapi kita nak tengok juga kerana Islam itu dia satu agama yang syumul, agama yang sempurna, Cik Zaki dan sahabat-sahabat sekalian. Agama yang menerangkan tentang semua syait, semua keadaan. Tak tertinggal lah walau satu bab pun. Kalau kita tengok, kalau saya sebagai nak pencetus idea, sparking dulu untuk awal-awal ini. Kita tengok dari sudut bukan sahaja dari sudut pembangunan negara disentuh di dalam Islam, dari sudut politik pentadbiran negara disentuh di Islam, hatta sekecil-kecil urusan ditandas pun disentuh oleh Islam. Maka tidak boleh kita lari daripada kesyumulan ataupun kesempurnaan agama kita. Maka apakah perspektif Islam yang kita nak ambil pada hari ini? Jom bersama saya. Saya tak banyak masa, jadi kalau ada soalan-soalan boleh terus berikan dekat ruangan chat dan ataupun di Facebook ruangan komen. InsyaAllah kita akan bersama-sama. Yang pertama, Islam datang bukan untuk menafikan bahawa kita ini hidup punya harta dan perlu kepada harta. Walaupun kita sering dimomokkan. Ini momok bukan hantu ya. Tapi momok ni maksudnya kadang-kadang kita ada perspektif negatif. Bila kita sebut Islam, Islam kena duduk kat masjid, Islam kena pakai baju yang bertampal-tampal. Kau ni tak zuhud lah. Perkataannya begitu. Kan? Kau ni cinta dunia. Dan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, pendengar-pendengar sema-sema ASNB pada hari ini, kita nak bagi tahu keuangan ataupun harta kita sangat penting untuk kedua kehidupan kita, dunia dan akhirat. Islam tidak menafikan pangkah langsung bila sebut duit dia, ni kau cerita duniawi. Tidak. Sebab itu kalau dulu saya belajar, sharing pengalaman, masa sekolah dulu asrama, al-maklum lah. Bila duduk dekat musalla sekolah kan, duduk asrama, dia kata, jangan bincang hal dunia. Bincang hal dunia ni, dia dilaknat lah, gitu. Jadi, bila kita sebut hal dunia, rupanya hal dunia itu termasuk kalau kita bawa sesuatu hal di dunia yang membawa kita kepada kebahagiaan akhirat, sesuatu yang dipuji, sesuatu yang baik. Jadi sebenarnya yang kita bicara pada hari ini, harta dan uang kita yang ada dalam poket kita, ada dalam ASB, dalam bank kita, dalam pelaburan-pelaburan kita, semua itu ialah sesuatu yang sama ada kita nak letakkan dia sebagai suatu benda yang boleh menambah saham akhirat kita ataupun dia hanya sekadar untuk dunia. Jadi dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama, dia telah meletakkan bahawa harta dan keuangan ialah satu alat. So dia bukan di matlamat. So kalau kita kena faham, alat ini adalah satu path ataupun kita punya suatu jalan, journey untuk sampai kepada destinasi. Dan destinasi kita apa? Destinasi kita adalah akhirat. Kita jalan kat dunia ni adalah sebagai pemusafiran sahaja. Maka kita nak jalan dalam satu jalan ni sampailah menuju destinasi kita akhirat. Dan dalam jalan ini kita memerlukan kepada medium.
untuk kita gunakan sepanjang pemusafiran kita dalam alam dunia, dan itu ialah kita kata harta ataupun duit kita yang kita perlu, harta dan keuangan kita yang kita kena guna dia untuk kita hidup di dalam dunia dan juga menyebabkan kita tidak terkait dengan dosa-dosa yang melibatkan harta di akhirat nanti. Dalam maqasid syariah, mungkin siapa yang pernah dengar perkataan maqasid syariah, iaitu suatu tujuan daripada syariah tersebut diberikan kepada kita. Dalam maqasid syariah ada banyak, antaranya ialah menjaga harta. Cuba kita tengok, ya, ada 5 maqasid syariah yang perlu kita tengok, yang Islam angkat dia sebagai satu benda yang sebenarnya Islam ini sangat mementingkan 5 perkara ini. Contoh, kalau kita tengok nyawa, kan, sebab tu kita tak boleh meletakkan nyawa orang lain ni macam suka-suka hatilah, kan, ambil senapang, kan, pergi bunuh orang, ambil parang pergi rodok perut orang. Tak boleh. Nyawa kita kena jaga. Nyawa kita kena jaga, sesuatu yang akan melibatkan kecelakaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu rosakkan diri kamu, maka kena jaga nyawa. Yang kedua, harta. So, harta juga sesuatu yang Islam letak dia sebagai satu benda yang kalau kita boleh, ada hak kita yang nak diambil oleh orang, kita boleh tuntut semula. Kita boleh minta semula dengan cara yang baik, kerana dia adalah salah satu daripada tujuannya, iaitu untuk menjaga harta. Yang ketiga, menjaga agama. Yang keempat, menjaga keturunan, sebab tu ada perkahwinan. Ini untuk menjaga keturunan lah. Kenapa tak diberikan orang berzina suka hati? Sebab nak jaga keturunan supaya manusia tadi itu terpelihara, tahulah siapa ayah dia, kan? Tahulah siapa mak dia, menjaga keturunan. Yang kelima, menjaga maruah. Okey. Di dalam keuangan kita, dia ada dua jenis infak, ya, ataupun kita kata keuangan kita ni apabila kita dapat duit. Dia ada konsep dia beginilah, senang kata macam kita tarik nafas. Kita tarik nafas, kita sedut, yang ni oksigen, dan dia tak boleh, kita oksigen ni bagus, kita sedut je. Lama-lama kan gol juga rasanya, kan. Sebab fitrah ataupun sunnah kehidupan, dia ada give and take. Ada menerima dan ada memberi. Nampak macam menari pula saya, kan. Ada menerima. So yang kita terima tu oksigen, yang kita keluarkan balik ialah karbon dioksida. Okey, apa yang tak perlu pada paru-paru kita, jasad kita, kita keluarkan balik. Yang baik akan sampai kepada seluruh tubuh badan kita, ya, akan menyebabkan darah kita berfungsi dengan baik, otak kita berfungsi dengan baik dengan oksigen tadi. Begitulah pada harta kita. Kita cari duit, ada sesuatu yang masuk, ya, kredit, dan ada benda yang perlu debit. Kalau dia tak ada, dia masuk tapi dia tak keluar, maksudnya ada something wrong. Maksudnya sama ada benda Allah tu ada benda lah yang tak kena, kerana dia tidak menepati sunnatul hayah, iaitu sunnah kehidupan. Sunnah kehidupan, masuk mesti keluar. Dan untuk yang belanja kita ni, yang keluar kita ada dua. Satu, haqqu thabit muhaddad daim, wa haqqu ghairu thabit ghairu muhaddad ghairu daim. Cik Muhammad Zaki boleh terjemah? Cik Muhammad Zaki dulu background sebagai apa Cik Muhammad Zaki? Saya dulu daripada bawah, daripada police boy lagi bekerja. Oh, Masya Allah. Jadi sekarang ni kepakarannya? Kebenarannya beginilah, menjadi moderator dan buat talk sikit dekat berkaitan dengan perancangan kewangan lah. Masya Allah. Maksudnya saya ni bercakap dengan orang pakar, ya. Jadi kalau salah boleh tegur. Ustazah selebriti kita, kan, selalu saya ikut. Alhamdulillah. Masya Allah. Okay. Jadi kalau kita tengok dari sudut bahasa Melayunya lah. Terima kasih banyak Cik Muhammad Zaki, kan. Kalau apa kita kata, memang saya dengar suara Cik Muhammad Zaki tadi pun memang macam dah biasa jadi moderator, kan. Subhanallah. Hak yang tetap dan sentiasa. Tetap, terhad dan sentiasa. Maksudnya yang suatu belanja yang kita perlu keluarkan ini, suatu benda yang memang kena ada di dalam perbelanjaan kita. Dalam debit kita memang kena ada. Dan contohnya pada jenis yang pertama ni ialah
macam makanan, ya. Kalau kita kerja kita tak makan, maka kita akan jadi sakit, ya. Kita perlu pakaian untuk menutup aurat pada badan kita, dan kita perlu juga kepada tempat tinggal. Dan yang kedua, jenis yang kedua pada perbelanjaan kita adalah sesuatu hak yang tidak tetap, tidak terhad dan tidak sentiasa. Dia kadang-kadang dia datang keperluan tersebut. Sebab tu kita kata ghairu thabit. Kan? Tiba-tiba kereta orang kata pancit pula, na'udzubillah min zalik, kena tukar tayar. Kan? Ada masa-masa kita perlukan sesuatu yang tak, kita kata dia keperluan tapi dia tak biasa datang. Dan yang ini pun kita ada juga di dalam pecahan daripada harta kita. Okey. Ini kita nak bincang kenapa kita kena rancang harta. Kenapa? Kenapa kita perlu merancang harta? Apa yang Islam tengok? Apa yang Islam lihat dengan merancang harta ni? Rupanya yang paling tinggi sekali, matlamat paling tinggi, kenapa kita perlu menyusun, meletakkan di mana yang kita perlu belanja, di mana yang kita perlu simpan. Kenapa? Kerana kalau tidak, kita akan menjadi orang yang membazir. Al-mubadzir. Biasa bulan Ramadan selalulah kan timbul ayat kan, innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Dan itu sebenarnya bukan Ramadan saja, sepanjang nyawa kita dalam perbelanjaan keuangan kita, ini perkara yang paling tinggi, kalau boleh kita jangan sentuh, jangan cecah, iaitu apa? Pembaziran. So apabila dia tak rancang, tak menjadi orang yang mudabbir, nampak macam cantik kan? Mudabbir, dia akan jadi mubazir. Ini cantik bahasa Arab, dia pakai sesuatu ismul maf'ul. Seseorang yang menguruskan harta dikira sebagai seorang yang mengurus, al-mudabbir. Tapi kalau dia tak mengurus, maka dia akan jadi membazir. Ini yang kita nak elakkan. Baik. Dari sudut keuangan, struktur keuangan lah, saya sebut struktur keuangan, kita tak boleh elak daripada 4 perkara ini. Mesti kita akan nak sebut, sebelum kita nak sebut pasal belanja, sebenarnya kita kena sebut, kita ni perlu ke tidak bekerja, iaitu mencari income untuk kita survive dalam kehidupan kita. Dan selepas itu kita dah bincang, kita dah usaha untuk mencari pekerjaan, mencari income yang boleh memberikan kepada kehidupan kita, kita ini tidak meminta-minta kepada orang lain, maka barulah timbul selepas itu how we manage, bagaimana kita menguruskan perbelanjaan kita. Di situ datang yang kedua. Yang ketiga, struktur yang ketiga di dalam keuangan ialah simpanan. So simpanan juga, kalau kita lihat kejap lagi, kita tengok ada gesaan daripada Nabi SAW. Ada contoh yang Nabi ajar kepada kita untuk kita, apa yang Nabi buat, sebenarnya Nabi nak suruh kita buat juga. Kan? Sebab itulah qudwah dalam kehidupan kita. Nanti kita akan tengok bersama-sama. Jadi make sure supaya kita bersama sehingga ke hujung rancangan. Rasa macam jadi host TV pula kan. InsyaAllah stay tune sampai hujung rancangan, sebab kita akan perincikan setiap satu struktur ini di dalam keuangan kita. Dan yang keempat, dan tak boleh juga kita nafikan, iaitu infak, iaitu apabila kita belanja dia keluar juga. Maksudnya dia debit daripada keuangan kita, tapi dia debit tersebut untuk diri kita. Tapi infak dia keluar, tetapi dia untuk menjaga harta kita. Menjaga diri kita. Inilah antara struktur keuangan. Baik. Saya kongsikan di sini, kalau boleh nampak ini segitiga, tapi walaupun saya buat segitiga ni tidak bermaksud saya ni Freemason. Ada orang bila nampak segitiganya allergic terus. Ustazah ni Freemason ke apa kan? Okey, segitiga ini adalah segitiga yang sihat, ya. Segitiga pun ada sihat, segitiga keuangan yang sihat, yang mana ada 4 struktur tadi ada di dalam segitiga yang kita bina. Yang pertama, yang paling banyak, ya, ialah pendapatan. So dia bila berada di dasar segitiga tadi ataupun piramid, maka dia adalah yang paling besar sekali, paling banyak portionnya. Pendapatan kita kena cari. Dan Islam tidak pernah menghalang untuk kita mencari pekerjaan, untuk berniaga. Jadilah orang yang banyak harta. Kerana yang diukur nanti dengan, kalau kamu banyak harta, bagaimana kamu membelanjakan
Dengan syarat pendapatan tadi ialah pendapatan yang halal, pendapatan yang tidak terlibat langsung dengan perkara-perkara haram, seperti riba, rasuah. Walaupun banyak pendapatan tapi rasuah tak jadi juga kan. Banyak pendapatan dia, rupanya perompak. Tak jadi juga kan. Jadi pendapatan yang halal, kalau banyak, ini adalah antara piramid kewangan yang sihat. Dan dikecilkan sedikit daripada pendapatan tadi ialah perbelanjaan. Sebab tu kalau orang dia ada pendapatan, dia tak ada perbelanjaan, dia akan jadi masalah. Masalahnya apa? Ada nanti. Pada saat yang seterusnya kita akan kongsikan. Kemudian, kecil lagi daripada pendapatan, kita ada simpanan. Yang mana simpanan ini, dia salah satu daripada keperluan yang mesti kita letakkan di dalam perbelanjaan kita dan simpanan kita. Dan yang terakhir sekali, walaupun dia kecil, makin di puncak makin kecil, tapi dialah yang memastikan kalau kita banyak infak, insya-Allah dia tidak ada banyak bocor. Tak banyak bocor. Kalau dia buat yang tiga ni, dia buat pendapatan, dia buat pembelanjaan, dia buat simpanan, nanti dia akan bocor dekat simpanan, bocor dekat pembelanjaan, bocor dekat pendapatan. So infak ni dia yang jaga. Sebab tu dia duduk atas sekali. Ada juga sebaliknya daripada segitiga keuangan yang baik ataupun yang sihat, lawannya ialah segitiga keuangan yang sakit. Rasa macam kita duduk kat mana? Duduk yang sakit ke duduk yang sihat ni kan? Pilihan di tangan anda. Kita nak pilih yang mana? Kalau segitiga yang sakit ini, pendapatannya ada, pembelanjaan pun ada, tapi pembelanjaannya lebih besar daripada pendapatan. Dan bila pembelanjaan lebih besar daripada pendapatan, apa yang akan ada di sini, simpanan dia tak akan mampu untuk buat dan infak dia tak akan mampu untuk berbuat. Yang ada hanyalah menanggung hutang. Hutang yang keliling pinggang. Dan apakah pendapat Islam tentang segitiga keuangan yang sakit ini? Ya, nanti kita akan tengok dan lihat bersama-sama. Okay, so seterusnya, saya masuk yang pertama dahulu, iaitu pendapatan. Nabi SAW satu hari ditanyakan oleh seorang sahabat tentang adakah kerja yang macam mana yang bagus ni. Ditanya kepada Nabi, ayyul kasbil atyab. Apakah income ataupun kita kata pendapatan yang paling bagus? Ditanya kepada Rasulullah, qala amal rajulin biyadihi wa kullu bai'il mabrur. Maksudnya seorang pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan juga jual beli yang berkat, jual beli yang baik. Yang mana jual beli yang baik, dia bersih dan selamat daripada riba, bersih dan selamat daripada penipuan, bersih dan selamat daripada memakan harta orang lain dengan tanpa reda. Tiada di dalam perniagaan dia suatu khianat ataupun manipulate, penipuan dan sebagainya. Ini semua tidak ada. Itu namanya bai'ul mabrur, iaitu suatu pendapatan jual beli yang baik. Dan amal rajul biyadihi, iaitu perbuatan ataupun amalan seseorang dengan usaha dia sendiri. Kalau dia duduk dekat tepi jalan, ramai juga yang buat macam ni kan. Sebab dia kata susahlah pergi bekerja kan. Duduk pakai baju compa-campai, duduk dekat tepi. Kalau dulu dekat Jalan Pudu. Ya, Pudu Raya tu. Duduk dekat situ. Jadi bila dibuat siasatan, rupanya memang dia orang boleh dapat, memang banyak sangat. Kan? So dijadikan meminta sedekah adalah sebagai income dia. Zaman sekarang dia tak mungkin ada lagi yang duduk di tepi-tepi jalan, tapi ada yang melakukan scam kan. So dengan penipuan duit orang, maka itu adalah pendapatan diri dia. Jadi ini memang sesuatu yang sangat memalukan, jijik sangat. Kalau boleh kita jangan rosakkan pendapatan kita dengan perkara-perkara yang sebegini. Okey, jom kita tengok nombor 2, iaitu perbelanjaan. Perbelanjaan ini kita tahu apa yang kita nak elak daripada pembelanjaan kita ialah jangan sampai membazir. Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pembaziran itu adalah saudara kepada syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.
Ya, maksudnya kalau kita nak sebutlah perkara-perkara lain, dosa-dosa yang lain, contohnya dosa menipu, contohnya dosa khianat, contohnya dosa apa lagi, tak tutup aurat. Masih lagi itu adalah dosa, tetapi tak adalah Allah sebut dia adalah saudara kepada syaitan. Ini memang orang kata tahap-tahap nak bagi tahu ni, kalau kau nak buat juga, kau ni bersahabat tau, kau ni bersaudara ke, adik-beradik dengan setan, begitu. Sebut syaitan nampak macam halus sikit kan, tapi bila sebut setan nampak kasar kan. Tapi itulah hakikatnya benda yang sama dalam kehidupan kita. Janganlah kita menyerupai perangai syaitan ini, kerana syaitan dia punya sifat dia iaitu mengingkari perintah Allah. So kita nak jadi manusia yang taat ataupun nak jadi manusia yang ingkar, maka janganlah kita ambil sifat yang ada pada syaitan tadi, iaitu melakukan sesuatu yang dimarah ataupun dilarang oleh Allah, iaitu dengan melakukan pembaziran, na'udzubillah min zalik. Maka bila kita berbelanja, kita perlu belanja, tapi kita belanjalah dengan berhemah tanpa pembaziran. Ada satu perkataan, quote kata ni saya sangat suka. Dia kata, harta yang banyak akan habis kalau kita membazir. Tapi harta yang sedikit akan menjadi banyak kalau diurus dengan baik. Nampak tak? Rasa macam nak letak quote ni kat FB masing-masing kan? Boleh. Ambil. Ini bukan saya punya. Saya baca kata-kata hikmah ni. Saya kata betul. Harta yang banyak dapat 1 juta. Tapi membazir. Beli, tak tahulah apa benda yang dia beli. Kan? Kalau handbag tu, dah tak ada ruang dah. Kalau kasut tu, sampai rak tu pun kata, dah lah. Rak tu pun kata, apa, almari, nak tutup pintu almari tu, punya banyak tudung dia, meletup sampai pintu almari tu, jatuh sampai dia punya sliding door dia tu. Punya lah. Tapi sebab apa? Sebab walaupun dia ada duit yang banyak, tapi bila dia membazir, duit tu akan habis. Tapi kita ada duit yang sedikit. Nak kata sampai 1 juta memang tak ada. Kita ada dalam 3,000. Kita ada 4,000. Tapi urus dengan baik. Duit tadi akan menjadi banyak. Okay? Ini adalah pentingnya pengurusan di dalam kehidupan kita. Apa-apa saja kita kena urus. Ada anak, ada keluarga, kena urus. Ada masa, Allah bagi kita masa 24 jam. Dan apa beza kita dengan orang lain? Kerana orang lain yang boleh banyak buat satu perkara dalam satu hari, banyak perkara, kerana mereka mengurus masa mereka, manage their time. So begitu juga dengan harta. Harta adalah rezeki, modal daripada Allah. Yang berbezanya ialah how we manage kita punya harta, keuangan kita. Di sanalah akan mendatangkan perkara-perkara yang baik dan positif. Okey. Ini ayat yang sangat-sangat menjadi dasar. Dasar untuk kita lihat bahawa dalam harta kita ni, Allah bagi tahu kita bagaimana cara untuk kita berbelanja. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Surah Furqan ayat 67. Walladzi, mereka-mereka, iaitu hamba-hamba Allah, yang idza, apabila mereka meninfakkan. Infak ini maksudnya jangan terbayang infak yang macam infak sedekah ke, infak zakat ke, tak. Dia maksudnya belanja. Dalam Al-Quran, bahasa Arab ni dia kadang-kadang dia boleh jadi bermaksud umum, boleh jadi bermaksud khusus. Tapi dalam ayat ini, anfaqu ialah maksud belanja. Kan? Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Yang itu ayat yang berkaitan dengan ada 700 cabang tu, itu yang memberikan infak pada perkara yang akhirat. Yang ni belanja. Anfaqu belanja. Sebab tu dalam terjemahan, dia tidak diterjemahkan mengikut kita kata word by word. Ini antara cara untuk tadabbur, tetapi cara untuk menterjemah, tapi mereka akan melihat kepada tafsir ayat tersebut. Siapa yang membelanja, tetapi syaratnya apa? Perbelanjaan tersebut tidak membazir. Ni Allah bagi tahu.
Allah bagi satu larangan kepada manusia, insan. Please, kalau kamu nak berbelanja, kamu nak beli sesuatu, jangan membazir. Okay? Jangan membazir, ni satu arahan. Lagi satu Allah kata apa? Walam yaqturu. Dan jangan pula, apa jangan yang kedua? Jangan kamu kikir. Bukan kukur, tu kukur kelapa. Kikir ni bakhil. Kedekut. Pernah dengar? Kedekut tak hidung masin. Saya tak tahu bila masa ada orang pergi rasa tak hidung tu rasanya masin. Puasa-puasa sebut tak hidung masin ni. Walam yakturu. Maksudnya orang tu dia tidak membazir dan dia tidak kedekut. Wa kana baina. Baina tu di antara keduanya. Di antara membazir dan di antara kedekut, dia duduk dekat tengah-tengah tu. Zalika qawama. Dia duduklah pertengahan. Di dalam kita berbelanja, kita diberikan peluang untuk berbelanja, tetapi kita kena duduk dalam keadaan yang tidak terlalu membazir, tidak sampai kepada had bazir, dan juga jangan terus tak belanja langsung. Kan? Memang duit dia, macam ayat ni lah kalau kita tengok surah Al-Isra ayat 29 dan 30. Ini ayat kedua ni, walaupun tadi surah Furqan ni surah Isra, tapi dia sangat seolah-olah ayat Al-Quran ini menerangkan sebahagian yang lain. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuki wala tabsutha kullu bastin fataq'uda maluman mahsura inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita. Ayat pertama tadi, surah Furqan, Allah bagi tahu jangan membazir dulu, betul tak? Membazir dulu, jangan membazir dan jangan kedekut. Surah Isra ayat 29, dia terbalik. Allah kata apa? Jangan kedekut dulu. Jangan kedekut dulu yang nombor 2 ni. Jangan kamu menjadikan tanganmu terbelenggu di lehermu macam ni. Buat sikit kat rumah kan. Maghlulah dia maksudnya menggenggam. Orang kedekut ni, dia kalau dia dah pegang duit tu, dia kalau boleh tak nak lepas. Ini tashbih. Ayat ini ialah ayat analogi. Allah nak bagi tahu ada manusia ni kalau dia sayang sangat harta dia, dia akan pegang kuat-kuat dan sehingga dia meletakkan tangan dia ke leher, dia tak nak bagi langsung duit dia pada orang. Dia tak nak langsung belanja duit dia. Biarlah dia mati kering ke, asalkan duit dekat dalam bank tu, tak tahulah kenapa Cik Zaki dia sebut mati kering kan. Agaknya memang jadi kering betul ke apa sebab dah tak ada nyawa semua kan. Jadi biar dia jadi apa-apa, biar sakit, asalkan duit dekat dalam bank dia banyak macam tu. Okey. Jadi yang ini disebut orang yang kedekut sampai tak nak keluar langsung. Tabung masjid datang depan dia waktu solat Jumaat kan. Macam tu kan. Dia tak nak bagi langsung. Wala tabsutha. Iaitu apa? Ya ini jangan terlalu melebih-lebih pula. Jangan kamu terlalu bagi semua. Kalau kita tabsutha kullu bastin, macam buat tangan macam ni. Maksudnya bagi, belanja. Fataq'uda. Fa ini adalah maksudnya apa yang akan berlaku kalau kita buat perkara ni. Allah bagi tahu dah kepada kita. Kita ni sahabat-sahabat, kita tak tahu pun apa yang baik untuk diri kita. Kita ni yang seronok apabila kita buat sesuatu yang kena dengan hawa nafsu. Kalau tak kena hawa nafsu, kita tak seronok. Tapi Allah bagi tahu kepada kita, kamu akan berada dalam keadaan yang tercela serta kering keputusan. Mahsura. Kamu tak ada apa. Sebab apa? Kamu terlalu bermewah sangat. Semua beli. Pantang ada sales. Kan? Sampai runner tu, kalau Shopee tu, JNT ke apa benda tu sampai dah bosan dah dengan rumah kita. Asyik-asyik rumah orang ni. Sebab apa banyak sangat pembelinya. Sesungguhnya inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Allah, Tuhanmu lah yang meluaskan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkan. Yaqdir. Bukan Allah kata Allah meniadakan. Nampak ya? Dua perkataan ini, dua perkataan yang berlawanan. Yabsutu dengan wa yaqdir. Okey? Yabsutu tu maksudnya luas.
patutnya luas lawannya apa? Luas lawannya tak ada. Selalu kita kata saya tak ada duit, saya tak ada duit. Dia bukan tak ada. Rezeki tu ada. Tapi Allah sempitkan. Wa yaqdir, iaitu disempitkan oleh Allah. Jadi sahabat-sahabat, rezeki ini, harta ini datangnya daripada Allah. Ikut Allah lah. Allah nak bagi macam mana pun pada kita. Sebab kita ni hamba kan? Kita ni hamba, kita tak memiliki apa-apa. Semuanya mengikut kepada tauzik ataupun pembahagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Kata Mujahid, ini Imam Tafsir, dia kata, Lau anfaqta mithla jabalin Abi Qubais dhahaban fi ta'atillah makana sarfan walau anfaqta makana sarfan walau anfaqta sa'an fi ma'siyatillah kana sarafan. Okey, saya nak tunjuk sikit lah kan. Maksud hadis ini ialah kalau kamu infakkan semisal setinggi bukit Abi Qubais emas dalam ketaatan kepada Allah, dia bukan satu pembaziran. Namun ingat, sekiranya kamu ini menginfakkan satu gantang gandum sahaja, tetapi yang kamu infakkan tadi dalam maksiat kepada Allah, ya, dia adalah satu pembaziran. Ini kata Imam Mujahid. Kalau nak tengok, Allah ada tak? Okey. Ini bahasa Arab dah kan. Tiba-tiba pula bahasa Arab tak sempat nak terjemah. Okey, ini Kaabah. Tengah-tengah ni, ini Kaabah. Allah marzuqna ziyaratul Mustafa wa hajjul bait. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami, ya Allah. Kalau sebut Kaabah, sebut Mekah, sebut Madinah, doa. Ya Allah, sampaikanlah kami, ya Allah, untuk menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan haji dan umrah di Kaabah, ya, di kota Mekah dan kota Madinah. Yang ni Kaabah, ya. Jadi yang belah kanan ni, yang ni dekat sangat dengan Masjidil Haram. Ini adalah Bukit Abi Qubais. Daripada hadis Nabi tadi. Bayangkan sahabat-sahabat, bukan bayang lah, boleh tengok ni kan. Boleh tengok ni, sahabat-sahabat tengok. Jabal Abi Qubais ni, semua ni, ini adalah emas. Dan kita bagi sedekah dengan emas tersebut sebanyak jabal ini, sebanyak gunung ini, sebanyak bukit ini. Kata Imam Mujahid, dia kata masih lagi kita tidak melakukan pembaziran. Tetapi kalau kita memberikan satu gantang gandum, sikit je. Satu gantang gandum ni, macam kita bayar duit zakat lah. Satu gantang beras kan, RM7 macam tu je. RM7. Tapi tujuannya untuk maksiat kepada Allah, ini adalah satu pembaziran. Sebab itu dia kata, seseorang yang bila kita tengok balik kepada ayat tadi, seorang yang idza anfaqu, seseorang yang berbelanja, dia bukannya belanja tersebut kepada perkara yang contoh macam sedekah, wakaf. Yang itu tak kisah. Sedekah, wakaf, zakat, nak bagi berjuta-juta pun bukan membazir. Tapi once kamu nak beli untuk keperluan diri kamu, kamu nak belanja, contohnya beli baju. Saya bagi contoh begini. Dia nak bersedekah bulan Ramadan ni kan, elok kita banyak sedekah, elok kita tunaikan zakat bulan Ramadan. Dia nak bagi infak itu sebanyak RM1,000. Okay, dia pun bagi. Masa dia bagi RM1,000 tu, perkara tersebut perkara yang bagus. Perkara yang terpuji. Dia bukan suatu pembaziran. Tetapi bila dia nak raya, cerita raya tak boleh balik kampung, isu besar tu kan. Nak raya, beli baju raya, sehelai baju, sepasang baju RM1,000. Yang ni membazir. Nampak tak? Dia ada beza. Kenapa? Dalam masa kita bagi kat orang lain, mungkin ramai orang lain yang akan boleh bermanfaat, gunakan manfaat duit kita tadi. Tapi kalau kita seorang beli keperluan kita yang sampai kita kata lebih daripada had dia, yang ini adalah satu pembaziran yang mana tadi disebutkan pembaziran itu adalah saudara ataupun kawan kepada syaitan. Na'udzubillah min zalik. Baik. Kita dah habis dah bab yang kedua. Kita ada 4 kan?
bagaimana kita kena mencari pendapatan dan make sure supaya pendapatan kita halal. Dan yang kedua, kita bila ada pendapatan mesti kita belanjakan, dan memang betul lah apabila kita tengok antara apa kita kata pengurus-pengurus ataupun yang merancang keuangan ini, mereka kata macam AKPK dan sebagainya, dia kata bukan kata kita jangan belanja terus, tapi kita kena gunakan pembelanjaan ataupun kita belanja dengan berhemah. Belanja dengan berhemah. Bila belanja dengan berhemah, insya-Allah dia akan menjadi di pertengahan di antara membazir dan pertengahan di antara kedekut. Dia tak masuk kedua-dua tadi. Kalau simpanan pula, mari kita tengok. Simpanan ini sesuatu yang maksudnya kita menyimpan apa yang lebih daripada apa yang kita ada. Kita tengok kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Bayangkan Nabi Yusuf alaihi salam, Allah bagi dia kelebihan iaitu boleh mentafsir mimpi. Al-Aziz, masa itu di Mesir. Nabi Yusuf sebenarnya mula-mula dia asalnya dia adalah penduduk Palestin. Bila dia duduk kat Palestin, kan, adik-beradik dia kan, dengki dengan dia sebab tengok ayah dia macam sayang dia lebih, dia pun inilah buat khianat, maka diambillah Nabi Yusuf oleh orang yang pergi berniaga. Maka kafilah tersebut bawa dia ke Mesir. Duduk Mesir kena fitnah macam-macam dengan fitnah wanita, tamparan wanita, masuklah ke dalam penjara. Penyebab nak jadi keluar daripada penjara tadi tu, kata kawan yang duduk dalam penjara, dia kata, tuanku, saya ada seorang kawan yang pandai tafsir mimpi. Jadi dipanggillah Nabi Yusuf ni keluar dari penjara ke bendahara. Subhanallah. Daripada menjadi seorang banduan, tetapi akhirnya menjadi seorang pemegang perbendaharaan negara, yang mana itulah yang kita nak ambil ibrah daripadanya. Kalau kita hari ini punya belanja, jangan lupa untuk kita simpan pada masa akan datang. Kerana dalam dunia ini, betul dikatakan bahawa dunia ini ibarat roda, iaitu yang sentiasa berputar. Kadang-kadang kita ke atas, kadang-kadang kita ke bawah. Jadi bila kita berada di atas, maka kita cuba untuk menyimpan. Dan bagaimana ini diajarkan daripada tafsiran kepada mimpi Al-Aziz, iaitu diberikan suatu tips kepada perbendaharaan negara untuk menghadapi 7 tahun yang akan datang, iaitu keadaan kemarau. Maka disuruh ataupun diurus wang negara tersebut, tanam, gembala lembu, gembala kambing, dan kemudian makan sikit, simpan banyak. Nampak tak? Kita kalau makan banyak simpan sikit pun boleh jugalah kan. Okeylah tu kan. Tapi yang pesanan Nabi Yusuf tu, simpan banyak, makan sikit, illa qalil. Makan sikit. Ni nak kata makan sekadarnya. Jangan terlampau sangat. Bila kita terlalu banyak sangat berbelanja, memang makin lama akaun untuk simpan tu makin kecil. Tapi bagaimana cara untuk mudah simpan? Kecilkan belanja. Iaitu belanja hanya perlu, barulah kita boleh meletakkan simpanan tu dengan simpanan yang mencukupi untuk masa akan datang. Ini hadis Nabi SAW. Ini Nabi Muhammad dalam hadis Bukhari. Fi Bukhari fi hadis Umar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabi'u an-nakhla bani Nadir wa yahbisu ahlihi quta sanatihim. Dalam Sahih Bukhari menyatakan bahawa dalam hadis ini Sayyidina Umar kata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjual pokok tamar kepada Bani Nadir. Dan Nabi SAW menyimpannya untuk keluarganya untuk makan selama setahun. Sahabat-sahabat, dia dalam hadis ni, hadis yang pendek tapi mengajar kita banyak perkara. Yang pertama, tengok. Nabi SAW, dia memang seorang yang subhanallah, ada khibrah di dalam perniagaan. Kan? Nabi SAW menjadi wakil kepada Sayyidatina Khadijah untuk memperniagakan barang dagangan Sayyidatina Khadijah yang akhirnya untung lipat kali ganda. Subhanallah. Maka kalau kita nak menjadi seorang yang kaya ataupun seseorang yang luas dia punya rezeki dia, ambillah sunnah Nabi di dalam perniagaan ini. InsyaAllah itu adalah kita kata antara sumber untuk menjadi kita kata memperbanyakkan pendapatan.
Yang kedua, An-Nakhlah iaitu pokok tamar. Bani Nadir. Siapakah Bani Nadir ini? Bani Nadir ialah daripada suku-suku Yahudi. Nak mengatakan bahawa Nabi SAW berjualan ataupun kita kata bermuamalah hatta dengan orang Yahudi. So kita pada hari ini kan, kalau kita nak bermuamalah, jual beli, kita nak invest, kita nak, kalaupun dengan orang yang bukan Islam, boleh. Sebab Nabi dah tunjuk contoh pada kita. Baik. Yang ketiga yang saya nak sebut ialah wayahbisu. Ini Nabi simpan ni. Li ahlihi, untuk keluarganya, makanan. Nabi beli apa? Nabi beli makanan daripada jualan tadi, dan Nabi bukan makan semua, tapi Nabi simpan untuk tempoh masa setahun. Memang kalau kita kata Malaysia memang fail lah bab ni. Satu hari, 25 hari bulan gaji, satu hari bulan depannya tu habis dah. Habis dah. Jadi macam mana nak kira setahun? Macam mana nak dapatkan apa yang kita beli hari ni cukup untuk setahun? Di sanalah kita perlu tahu apa dia. Daruriyat, hajiat dengan tahsiniyat. Ini antara cara, saya masuk terus. Antara cara untuk membolehkan dalam keadaan kita pada hari ni, kita nak juga simpan ustazah. Macam mana saya nak simpan ustazah? Ya, kena tahu beza. Apa dia perkara asas yang perlu dalam kehidupan. Apa dia perkara hajiat, iaitu perkara yang perlu. Darurat, kalau tak ada mati. Hajiat, kalau ada mudah untuk kita hidup. Tahsiniat, kalau tak ada pun tak apa. Tahsiniat tak ada pun tak apa. Relax, dia boleh bernafas macam tu. Tak ada apa. Ini antara dia punya permasalahannya, iaitu ad-daruriyat, perkara mutlak dalam kehidupan, iaitu rumah, makan, pakaian. Ini daruriyat. Hajiat apa? Perkara yang kalau dia tak ada, kehidupan kita sangat susah. Contoh, tak ada kereta. Pada saya lah, rasa susah berbenar lah kan. Cik Zaki pernah saya kereta masuk workshop kan. Allahu Akbar. Rasanya macam saya pergi kuliah sada sini tu semua naik Grab car. Rasa saya tengok slip receipt Grab car tu, rasa macam lebih daripada apa yang minyak yang saya isi. Memang dahsyat lah. Jadi nak kata pada hari ini telefon dia menjadi hajiat. Internet dia menjadi hajiat. Kita tak boleh bersama dengan Zoom sembang-sembang ASNB hari ni. Telefon. Dan yang ketiga, at-tahsiniyat, perkara yang pelengkap sahaja, hiasan sahaja. Kalau kat rumah tu macam langsir lah, senang kata. Tak ada langsir pun jadi juga rumah kita kan. Jangan tak ada tiang lah. Tiang tu adalah hajiat ataupun daruriyat dalam kehidupan kita. Jadi timbang perkara ni. Kita ada gaji yang sama. Mungkin bulan lepas dengan bulan ni gaji yang sama. Tapi di manakah kita letakkan? Aku beli ni sebab dia perlu ataupun tidak. Kalau dalam bahasa ekonomi, dua je. Kehendak dengan keperluan. Tapi dalam bahasa maqasid syariah, sebab kita nak tengok apa ulama kata, dia bagi 3. Lagi details. So jadi tengok betul-betul. Kalau perlu pun, contoh, rumah tu perlu. Tapi kalau rumah yang mahal sangat, contoh dia mampu, dia keperluan dia mungkin rumah kita ambil apa dah kita kata rumah kondo, rumah kondo pula, rumah teres lah kita kata. Ni mungkin orang luar negara pula, luar KL lah. Dia perlu rumah teres, tapi dia beli villa. Yang ni dia tak daruriyat dah, walaupun namanya rumah. So dia punya keperluan apa? Keperluannya hanya rumah teres saja, bukan villa. So kita bahagikan dahulu. Dan kadang-kadang kita kantul kat sini. Contohnya, itu tadi rumah. Kita kantul, kita buat pinjaman kereta. Kalau kira-kira, sebab tu orang bank kira-kira dulu kita punya gaji kita. Sepatutnya kita ni layak, atau bukan layak lah, maksudnya gaya kehidupan kita ni mungkin kita arus dah okey dah kan, anak 4 orang kan, arus mungkin dah okey, tapi kita nak beli apa? Welfare. So berapa kali ganda tu kat situ. Sebab apa? Balik kampung gah macam tu kan. Nak orang semua kata wow, welfare. So jadi kat situ adalah sesuatu yang tidak lagi berhemah ataupun tidak mengikut maslahah. Okey? Baik. Jadi kita pergi masuklah terus yang keempat, yang terakhir sebelum saya serah kepada Cik Zaki, iaitu hutang.
Ya, pada hari ini untuk anak-anak, pendidikan, kan? Kereta, rumah, inilah yang menyebabkan kita kehidupan kita rasa macam sempit sebenarnya. Bukan kita kadang-kadang nak pergi banyak sangat pun yang kehendak tu, tapi bebanan hutang itu, belanja pada hutang tersebut, yang mana hutang tadi adalah hutang keperluan, itulah yang menyebab kita rasa tertekan, kita tak mampu lagi untuk menyimpan. Maka banyaklah cara. Kalau ulama pula practitioner dia sebut pasal hutang ni adalah contohnya dia kata settlekan dahulu hutang-hutang yang kecil, ya, untuk nanti bila dah settle hutang kecil, hutang besar nanti tu bayar lebih daripada minimum. Kalau baru nak hutang, jangan hutang dengan tempoh yang maksimum, tapi hutanglah dengan tempoh yang minimum. Ini cuma cara-cara untuk kita urus hutang kita. Apa yang saya tahu, ya, dari sudut hutang ni, jangan kita berhutang dengan sesuatu yang tak perlu. Kadang-kadang yang ini pun menjadi permasalahan juga. Dia jadi lari. Contohnya, kalau kita tak perlu personal loan, jangan buat personal loan. Kan? Lepas tu nanti dah buat personal loan, kata orang tu kata, buat lagi untuk tambah lagi hutang. Untuk apa? Untuk tutup hutang. Rupanya buka tutup lubang, gali lubang. Kan? Jadi kita fikirlah, kita tengoklah, sebab tu Nabi SAW ya, mengajarkan kepada kita untuk kita hidup dengan bersederhana, kerana hidup yang bersederhana itu adalah lebih tenang. Kan? Orang banyak hutang ni, malam dia sakit kepala. Nak tidur fikir, ya Allah tak bayar lagi. Macam tu. Jumpa orang pula, kalau hutang dengan orang, kan, tak lari je. Kalau zaman sekarang dia tak hutang dengan orang, dia hutang dengan bank. Bank telefon kan. Sekejap lagi dia tutup. Tutup aja kerja dia. Sebab apa? Dia rasa malu dengan orang yang dia berhutang. Baik. Jadi antara cara yang terakhir iaitu yang saya boleh kongsikan pada hari ini ialah bagaimana cara kita untuk menjaga keuangan kita. Kadang-kadang kita dah settle 4 perkara tadi, tapi yang ni kita tak settle. Iaitu apa? Kita melibatkan perkara-perkara yang sangat-sangat besar yang akan menyebabkan tidak berlaku keberkatan di dalam duit kita. Contohnya, bila kita terlibat dengan riba. Allah Subhanahu Wa Taala kan dah berfirman, sesungguhnya Allah akan merendahkan riba tersebut dan Allah akan memberikan keberkatan kepada sedekah, kan. Sedekah ni benda yang bagus. Tapi kalau yang riba ni, dia akan menghilangkan keberkatan pada harta kita. Yang kedua, kita jangan langsung nak jaga kewangan kita, jangan langsung terlibat dengan rasuah, ya, sama ada memberi ataupun menerima. Kerana bukan hukuman dunia saja, tapi hukuman-hukuman yang ada, yang Allah dah sebut, yang kat dunia lagi kita dah dapat dah, tercabut dah. Kita kata kenikmatan pada harta tersebut. Yang ketiga, tidak berjudi. Jangan terlibat langsung dengan apa-apa yang berkaitan dengan mempertaruhkan nasib. Ni insya-Allah ni boleh dapat banyak ni. Yang ni mungkin tak dapat banyak. Kalau ada rezeki dapat, bukan rezeki. Kalau ada luck, ada ong, dapat duit banyak. Jangan terlibat. Tidak mencuri dengan pelbagai bentuk dan istilah mencuri. Yang kelima, tuliskan hutang. Kalau kita ada berhutang, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, kan. Kalau ada hutang, tulis. Kalau macam kita hari ni, termasuklah juga dengan pembelanjaan keluar dan masuk duit kita, kalau kita boleh tulis, itu lebih baik untuk kita boleh kontrol kita punya keuangan. Yang keenam, tidak berjudi. Dah 2 kali dah berulang, tidak berjudi 2 kali dah berulang. Dan yang ketujuh iaitu menunaikan hak anak ataupun waris pusaka. Sebab kalau kita makan harta pusaka orang lain, waris lain, ini memang tak selamat lah. Dekat dunia tak selamat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan boleh difahami sedikit bicara saya, yang saya memang berharap supaya kita dapat sama-sama mengambil nasihat-nasihat agama melalui Al-Quran dan As-Sunnah, dan apa yang dipesankan oleh para ulama untuk kita beramal dengan keuangan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ustazah Nur Hidayah Kamaluddin. Cukup, cukup penting pada pagi ini. Pada soalan yang pertama yang datangnya daripada sahabat kita ni dari Ikib Muhammad Naim. Assalamualaikum Ustazah. Okay, ada dua soalan Ustazah. Yang pertamanya, apakah hukum Bitcoin dan trading emas? Ini mungkin dalam pelaburan konsep pelaburan lah ya. Apakah hukum pelaburan Bitcoin dan juga trading emas? Soalan yang pertama. Yang keduanya, antara salah satu syarat pelaburan emas tidak boleh ada penangguhan dalam serahan. Adakah ada cara lain untuk mengelak diri daripada terjebak dengan riba? Silakan Ustazah. Masya Allah. Jadi saya bukan bidangnya. Bitcoin ni boleh refer lah kepada jawapan yang telah diberikan oleh tim respon kita untuk supaya kita lebih jelas lagi, terutamanya sekiranya permasalahan berkaitan dengan keuangan ini memang kita kena rujuklah Suruhanjaya Security kan, kerana mereka lebih mengetahui dari sudut adakah setiap transaksi itu dia berkait ataupun tidak dengan perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang di dalam muamalah ni tak banyak. Tapi dia sekarang ni dia jadi berubah bentuk. Kan? Bentuknya tak macam dulu. Kan? Bila Forex, Bitcoin dan sebagainya, bentuknya dah tak sama dah macam mana kita duit dengan duit, money to money. Dia dah berubah bentuk. Jadi boleh rujuk kepada sahabat kita, tim respon kita yang sudah memberikan jawapan, dan mungkin boleh rujuk juga kalau kata nak pergi ke Suruhanjaya Security punya page adalah lebih baiklah. Okay. Yang kedua berkaitan dengan emas. Okay. Emas apabila naqdan binaqdin ataupun yadan biyadin, kita nak buat transaksi emas, memang kita perlu tunaikan pada masa yang sama. Kita dalam majlis lah, dalam majlis tersebut dia tidak boleh kita tertunda, dan sebab itu hari ini saya rasa Alhamdulillah banyak sangat orang yang cakna. Dulu tidak. Dulu tidak. Tapi hari ini ramai yang dah cakna, terutama pada pengusaha emas sendiri. Kan? Dulu orang bayar dengan kad kredit kan. Tak boleh. Kad debit pun kad debit boleh, kad kredit dia tak bagi. So jadi sebab benda tu bayaran tertangguh kan. Bila bayaran tertangguh ini dia berkait terus dengan ainur riba, iaitu perkara-perkara item riba ataupun barang ribawi yang mana memang dia ada fluctuate dari sudut masanya. Jadi caranya bagaimana cuba usahakan untuk waktu kita menyerahkan, dia menyerahkan kepada kita barang tersebut, emas tersebut, kita terus serahkan kepada dia wang tersebut supaya tidak bertangguh. Ya, so kena carilah bagaimana cara yang terbaik. Mudah-mudahan kita tidak terlibat langsung dengan riba. Wallahu taala a'lam. Ya, katakan saudara Muhammad Naim mendapat jawapan daripada Ustazah. Tapi soalan yang kedua Ustazah, juga seorang jejaka ni, Encik Muhaimin ya. Okay, salam Ramadan Ustazah. Secara umumnya semua orang faham duit adalah segala-galanya. Tanpa duit, segala urusan kita seharian tidak dapat ditunaikan. Allah juga menjamin bagi siapa yang banyak bersedekah akan diganjari dan limpahi kurniaan dari sesuatu yang tidak disangka-sangka. Soalan saya, bagaimana kita ingin memupuk dan menanam kuat dalam hati kita bahawa bila mana kita keluarkan duit untuk bersedekah, berzakat, Allah akan membalasnya dengan rezeki yang banyak. Bagaimana kita nak meletakkan konsep tawakal kepada Allah itu lebih tinggi mengatasi kepentingan atau kebergantungan kepada bantuan manusia. Mohon salah kupas dan beri pencerahan. Silakan Ustazah. Okey, baik. Jadi kita memang tak pernah nafikan bahawa duit adalah sesuatu keperluan, alat yang perlu kita gunakan dalam kehidupan kita. Once kita nak tunaikan, kita nak bagi infak, kita nak bagi sedekah, kita nak bagi wakaf, kita nak bagi zakat, dia akan ada suatu rasa macam, kamu kurang duit aku ni sekarang, kan? Dan itulah yang dibisikkan oleh nafsu kita dan dibisikkan oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan itu akan membisikkan kepada kamu bahawa kamu kalau bersedekah kamu akan jadi miskin.
Maka itu adalah bisikan-bisikan daripada syaitan. Jadi dalam kita nak mendidik diri kita supaya kita nak rasa yakin tersebut, dia memerlukan proses. Dia bukan terus dapat yakin, tak. Dia perlu proses. Prosesnya yang pertama yang kita nak ialah iaitu sewaktu kita membaca ayat Allah berkaitan dengan infak, ayat ataupun hadis Nabi berkaitan dengan kelebihan sedekah, kita kena ingat, letak kat diri, ya Allah, ini bukannya orang cakap, ini Allah cakap. Ini yang Nabi cakap. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersebut, Nabi tiada kalam yang dikeluarkan pada dirinya adalah kalam yang tipu ataupun pembohong. Semua yang Nabi cakap semua betul. Tak ada satu pun. Mungkin kalau tersalah tu bukan Nabi yang salah, kita yang salah faham. Maka keyakinan sewaktu membaca ayat Al-Quran, membaca hadis berkaitan dengan memberi, kena yakin bahawa ini adalah daripada kalam Rabbi, kalam Nabi. Yang kedua, prosesnya ialah buat dahulu, latih diri dahulu. Buat dahulu, dan bila kita buat, kita akan rasa. Kalau kita tak buat, kita dok rasa macam, ya aku tak yakin lagi, nantilah tunggu aku yakin. Sampai ke sudah, mati datang dulu baru yakin datang. Betul tak? Bila mati, apa yang kita akan nampak? Segala keyakinan tadi tu akan datang. Sebab apa? Dah nampak depan mata. Hatta ya'tiyakal yaqin. Dan Allah kata apa? Beribadahlah kamu dekat dalam muka bumi Allah ni. Hatta datang yakin. Kata ulama, yakin tu apa? Mati. Bila mati, semua nampak dah. Tu yang minta balik pada Allah tu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia sekejap untuk aku bersedekah. Sebab apa? Sebab nak tunggu yakin tak ada. Sekarang kita cuba dulu. Latih. Dan yang ketiga, bila kita dah berlatih, tadi yang pertama, kita bila baca tu, betulkan keyakinan kita dulu. Yang kedua, kita latih walaupun kita macam paksa diri. Dan yang ketiga, istiqamah. Bila kita istiqamah, insya-Allah, dia akan membawa kepada keyakinan, aku dah 10 tahun buat. Aku dah, orang kata kalau tak buat aku tak rasa tak sedar hati. Inilah yang cara antara yang kita boleh gunakan untuk kita melatih diri kita untuk menyemai sifat memberi di dalam diri. Wallahu a'lam. Tadi pendengar kita daripada Zoom ni, pada Facebook yang terpada saya. Assalamualaikum Ustazah, antara hutang Allah dengan hutang manusia, mana yang lebih utama dan saya kan? Okey, Masya Allah. Hutang dengan manusia dahulu. Sebab hutang dengan Allah Maha Pengampun. Tapi hutang dengan manusia kalau dia tak halalkan, macam nanti kita kena tanggung nanti dekat pada mahsyar. Jadi hutang dengan manusia cuba uruskan dahulu, lebih berat. Sebab manusia dia ada sifat berkira, dia ada sifat kedekut kan. So jadi settlekan dulu dengan manusia. Dan kemudian kalau tak boleh juga, dah hutang manusia pun tak boleh nak settle, hutang dengan Allah pun tak boleh settle, doalah kepada Allah. Ini dalam kitab tasawuf dia kata, kalau kita ada hutang dengan manusia, kita tak boleh nak bayar hutang dia, kita buat kebaikan untuk mengganti hutang yang dia lakukan. Contohnya, kita baca Quran, kita sedekahkan pada dia. Ini dalam keadaan kalau dia tak ada duit tau. Dia memang dah fakir miskin. Orang kata memang dia dah, orang kata muflis, bankrupt, tahap gaban lah orang kata kan. Dan dia ada banyak hutang. Apa dia kena buat? Dia relax je ke? Tak, buat kebaikan, mudah-mudahan kebaikan tadi yang diniatkan untuk diberikan kepada orang yang dihutang tadi akan menyebabkan orang tu rasa maafkan dia, halalkan apa yang dia ada. Dan mudah-mudahan al-hasanatu yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada Ustazah. Okey Ustazah, sebelum diakhirinya kita mohonlah Ustazah untuk berikan kata-kata semangat Ustazah untuk kita terus fokus dan terus menyimpan ataupun merancang keuangan. Silakan Ustazah. Okey, Masya Allah. Terima kasih kepada Cik Muhammad Zaki. Subhanallah, kita memang rasa teruja sangat. Ini antara pada saya lah, penggalak lah untuk kita nak menyimpan. Sebab memang kita faham. So, bila kita nak menyimpan ni, kita rasa macam alah gunalah dulu. Kalau kita dapat enjoy sekarang kan dia seronok. Jadi bila ASNB dia buat begini, berikan kempen-kempen berserta hadiah ni, sebenarnya yang kita dapat
kita dapat simpan duit, manfaatnya paling utama duit tu duit kita. Dan kita dapat akan gunakan duit tersebut apabila sampai satu masa nanti yang memang kita rasa macam nasib baiklah aku simpan kan. Dan bila berlaku macam tu kan sebenarnya untuk kebaikan kita. Jadi kempen begini ataupun galakkan begini, kita ambil peluang lah. Ambil peluang kan. Mana tahu ada rezeki, kita tak tahu kan. Tuah ayam nampak ayam nampak di kaki dia. Tuah anda mungkin di SMB. Gitu. Masya Allah. Terus pantun bergerak terus. Tuan anda berada di SNB. So sahabat-sahabat, memang kita nak kena cuba juga. Kadang-kadang kena paksa lah diri kita ni untuk kita menyimpan. Dan sebenarnya apabila kita menyimpan, kita akan lebih tenang. Kita akan lebih tenang sebab sesuatu yang kita simpan ini akhirnya kita akan bagi manfaat kepada kita kan, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Kita tak tahu sebenarnya apa yang akan datang, dan memang kehidupan ni dia penuh dengan ujian. Macam sekarang lah, tahun lepas kan, mana kita sangka yang selama ni bisnes kita memang rancak sangat, kita tak sangka. Dan ramai orang yang bisnes pun terduduk. Sebab apa? Masa dia masuk, dia punya income dia memang sedap. Tapi bila berlaku pandemik, tak boleh nak jalan langsung dah. Dan masa kita run bisnes tu seronok sangat. Okey, modal tu kita rolling. Rupa pula nak simpan. Jadi, apa yang berlaku ni buat kita untuk berfikir, buat kita untuk berhenti sejenak. Apa yang aku perlu rancang, maka rancanglah, simpanlah. InsyaAllah di sana ada keberkatannya daripada simpanan kita. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak saya sendiri, dan terima kasih kepada pihak ASNB. Terjumpa lagi dalam masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nur Hidayah Kamarudin daripada Majlis Agama Islam Persekutuan, dan juga rakan-rakan sahabat kita daripada PPZ. Mari juga terima kasih kerana kongsi. Alright Ustazah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustazah dan juga rakan-rakan PPZ. Terima kasih kepada anda yang tak henti-henti masih lagi bersama dengan kami untuk dengar suara Ustazah tu, dia naik juara kita Ustazah ya. Wah, tapi tak apa. Alright Ustazah, mungkin kita jumpa satu lagi. Ada kata bagi STMB, mohon ampun dan maaf atas kekurangan yang berlaku sepanjang kita jalankan, dan insyaAllah semoga kita berjumpa di waktu. Selamat berpuasa, dan yang pentingnya masih jaga SOP kerana saya nak balik kampung Ustazah. Gitu. Dan jaga SOP, jaga kesihatan kita, semoga anda sihat-sihat di luar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.